Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, PRN semakin menghampiri. Satu demi satu, kerajaan negeri mulai memberitahu bila akan bubar, dan satu demi satu parti mulai mendedahkan siapa bakal menjadi menteri besar jika menang. Di Selangor menjadi misteri, adakah Azmin Ali akan mampu untuk jadi menteri besar Selangor semula, sedangkan pada pilihan raya yang lalu dia kalah teruk. Rakyat tak terima dia, rakyat tolak dia. Dan kali ini adakah dia akan berjaya untuk dapatkan semula Selangor? Habislah kali ini, kerana Muhyiddin memberikan kenyataan bahawa jadi kewajipan untuk Azmin Ali untuk memberi Selangor kepada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional meletakkan harapan besar kepada pengerusi negeri, iaitu Mohammed Azmin Ali, untuk memberikan hadiah kemenangan kepada gabungan itu dalam pilihan raya PR yang akan datang. Pengerusi PN iaitu Tan Sri Mahyadin Yassin berkata demikian, meskipun parti mereka adalah parti miskin, gerak kerja mereka akan memastikan kemenangan buat gabungan itu. Di sinilah kita tengok macam mana PN boleh menangkah tanpa banyak wang. PN banyak menangkah tanpa banyak dana. Sebab dulu ramai orang kata PN menang banyak kerana duit banyak. Tak tahulah mereka pakai apa dengan tu duit, tapi mereka kata banyak duit. Tapi sekarang ini PN betul dan bersatu tak banyak duit. Sampai Muhyiddin kata parti miskin. Parti kita adalah parti miskin, kata Muhyiddin, tapi gerak kerja kita adalah strategi untuk menang. Kita tengoklah kali ini. Ini yang siok lah. Ini yang siok akan ditengok. Kalau betul-betul PN menang tanpa jadi parti kaya raya, itu memang betul-betul original punya menang. Jadi kita tengoklah. Katanya menjadi kewajipan untuk Azmin memberi Selangor kepada kita. Katanya ketika berucap dalam Majlis Pelancaran Jentera Pemuda PN, Shah Alam lewat petang tadi. Adakah Azmin ini betul boleh membawa kemenangan kepada Selangor, kepada PN di Selangor? Ataupun dia adalah puncak pada kekalahan pula nanti? Untuk rekod, pada 21 Mei lalu, Azmin berkata dia tidak akan bertanding pada PRN kerana ingin berehat. Bagaimanapun, Muhyiddin pada hari ini berkata, Azmin belum diumumkan untuk bertanding Dun Selangor pada PRN yang akan datang. Dia belum umum tanding ke tak tanding, katanya. Azmin pernah menjadi Menteri Besar Selangor bagi Kerajaan Pakatan Harapan di antara September 2014 sehingga Jun 2018. Dia yang pernah menjadi timbalan Presiden PKR kemudian melepaskan jawatan tersebut untuk menyertai Kabinet Dr. Mahathir Mohamad. Azmin kemudian yang mengetuai sekumpulan ahli Parlimen PKR untuk berpaling tadah meninggalkan PH dalam langkah Sheraton yang menyaksikan jatuhnya kerajaan 22 bulan PH. Dia kemudian dilantik menjadi Menteri Kanan dalam Kabinet Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Azmin tewas di kerusi Parlimen Gombak pada PRU ke-15 pada November tahun lalu kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Azmin bagaimanapun masih menjadi adun untuk bukit antarabangsa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Semalam, cerita paling hangat dalam channel saya pastinya berita tentang Khairi Jamaluddin bersama dengan Anwar Ibrahim. Kali ini setelah berita itu sebar, berita itu diketahui oleh Muhyiddin Yassin, akhirnya Muhyiddin tiba-tiba tampil dengan amat sedih. Rasanya dia amat sedih lah. Dan inilah komen pertama daripada Muhyiddin Yassin selepas beliau mendapati
Anwar telah memanggil Khairi Jamaluddin bersama pakar-pakar ekonomi untuk membincangkan hala tuju ekonomi negara Malaysia. Muhyiddin berkata Khairi Jamaluddin cukup pintar untuk buat pilihan. Betul lah tu. Jadi bersatu janganlah meroyan. Muhyiddin jangan meroyan dan semua pemimpin-pemimpin lain jangan meroyan kalau KJ join Kerajaan Perpaduan. Kalau KJ join PH atau siapa sajalah dia join dalam Kerajaan Perpaduan, jangan pula meroyan. Kerana memang betul KJ memang pintar untuk buat pilihan. Kalau dia tak join dengan Bersatu, tak join dengan Perikatan Nasional, itu maknanya pilihan bijak daripada Khairi untuk tak memilih Perikatan Nasional. Tapi kalau KJ pilih Perikatan Nasional, itu pun tindakan bijak juga. Jadi mana-mana pun kita tunggulah yang paling betul daripada Khairi Jamaluddin. Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin itu sebagai seorang yang bijak dan cukup pintar di dalam membuat pilihan utama, terutamanya dalam soal menentukan hala tuju politiknya. Pengerusi Perikatan Nasional PN itu berkata, pihaknya sudah pun mengutarakan harapan supaya Khairi dapat menyertai Perikatan Nasional. Namun, itu terserah kepada bekas Menteri Kesihatan itu untuk memutuskan sama ada beliau akan menyokong gabungan parti itu atau tidak. Presiden Bersatu itu turut mengesahkan beliau sudah menetapkan tarikh dan menerima persetujuan daripada Khairi untuk kedua-dua pihak mengadakan pertemuan pada minggu depan. Wah, ada lagi pertemuan pula. Kita tengoklah di kata minggu depan. Kalau betul lah Khairi jumpa dengan Muhyiddin. Kalau tak jumpa, katanya kami pun telah menyatakan bahawa kami berharap Khairi akan melakukannya, iaitu untuk menyertai PN. Tapi terserah pada beliau untuk membuat keputusan. Dia seorang yang bijak dan cukup pintar untuk membuat pilihan. Katanya ketika ditemui pemberita pada konvensyen dan pelancaran jentera PN Pulau Pinang di sini hari ini. Semalam perbincangan mengenai hala tuju ekonomi negara yang telah dipengerusikan oleh Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, menarik perhatian apabila perbincangan itu turut disertai oleh Khairi Jamaluddin. Baru-baru ini Khairi menerusi podcast Keluar Sekejap yang dikendalikannya turut menyatakan akan mengadakan pertemuan dengan Muhyiddin berhubung pelawaan menjadi ahli majlis pimpinan tertinggi MPT Bersatu. Sementara itu mengulas mengenai serbuan lembaga hasil dalam negeri LHDN ke Rumah Setiausaha Agung PN, iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Muhyiddin tidak menolak kemungkinan tindakan itu bermotif politik. Bekas Perdana Menteri itu turut berpandangan perbuatan mengambil tindakan secara unilateral atau berat sebelah untuk politik sebagai tidak adil, katanya. Katanya, saya rasa begitu bermotif politik kerana tidak ada sebab mengapa. Nampaknya tumpuan sentiasa tertumpu kepada Bersatu PAS. Dalam kes saya juga semuanya bermotifkan politik, kata Muhyiddin Yassin. Mereka perlu berhenti melakukannya dan memberi peluang. Ini adalah demokrasi, katanya. Rakyat bebas melakukan apa saja melainkan seseorang itu telah melakukan kesalahan. Maka ia adalah perkara yang berbeza dan terpulang kepada polis untuk siasat, katanya lagi. Kita jumpa lagi, bye-bye.